Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Jadinya kitab ni risalah apa itu khusyuk. Ini pada menghimpunkan setengah asbab khusyuk dalam sembahyang. Jadi muallif dia ni masih hidup lagi lah. Dia baba oleh Al-Fakir ila Afin Rabbi Sayuti binti Tuan Guru Haji Abdul Razak Kurmpinah Jalah. Itu kitab ada lagi lah ni, masih ada. Alhamdulillah. Jadi apabila Baba Sayuti tu menziarahi Mesir, saya ada ambil kesempatan di situ untuk belajar dengan beliau. Jadi hari ini mudah-mudahan jadi manfaat bagi diri saya dan keluarga saya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Kalau mengikut orang yang belajar nahu, dia akan bincang tentang nahu. Ba tu ba isti'anah. Kalau ikut ilmu nahu. Kalau orang yang belajar ilmu usul, dia akan mengikut ilmu usul. Tetapi yang ni nak buat muzakarah adalah mengikut ilmu khusyuk. Itu satu juzuk daripada ilmu tasawuf. Amma ba'd. Maka sesungguhnya telah mengetahui saudara sekalian bahwasanya khusyuk di dalam sembahyang itu adalah suatu yang amat penting. Macam yang amat penting, khusyuk di dalam sembahyang tu suatu yang sangat penting. Seperti tuan kita kata seperti madu. Seperti madu. Nak boleh madu tu susahlah. Orang yang pergi cari madu, nak boleh madu asli tu kena ketik, kena gapo rak. Suatu yang amat penting dan susah mendapat khusyuk tu. Tetapi masih diharap-harap mudah-mudahannya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi bertambah lagi susah sekira-kira tiada mengetahui langsung apa itu khusyuk. Jadinya
tuai kita ni, dia karya kita ni sebenarnya dia tu buat syarah atas Miatul Musalli, Hidayatul Qari tu. Dia tu buat kitab tu. Lepas tu tengah tu buat siapa bab khusyuk tu mai seki. Apa itu khusyuk? Sebab dia sendiri pun dia kata, dan percayalah orang semua tu tak tahu lagi apa itu khusyuk. Yalah itu buat risalah tu dia ambil masa dalam lebih kurang berapa bulan, sebulan 2 bulan maktulah dia buat kitab ni. Maka sudah kitab itu. Tiada mengetahui langsung apa itu khusyuk. Bahkan tiada ilmu langsung tentang khusyuk. Tiada ilmu. Kalau ilmu tu seperti ilmu nahwu, ilmu sharh, ya dia ada. Tetapi apakah itu ilmu khusyuk? Maka tetap kala itu kita buat macam ni lah. Maka tetap kala tersebut itu ialah sebuah risalah yang amat kecil. Kata baba yang amat kecil tu di segi jirim dia dan juga di segi ilmu. Maksudnya dia nak bagi tahu, kata kita bagi orang awam sepatut belajarlah kitab ini. Kerana dia tu sekecil-kecil jirim dan sekecil-kecil ilmu. Yang kita orang awam tu sepatut belajar kitab ini. Maka tetap kala tersebut itu ialah suatu risalah yang amat kecil untuk hamba menghimpunkan akan sedikit isi-isi yang berkenaan dengan apakah itu khusyuk dan bagaimanakah cara untuk mengatasi khusyuk. Khusyuk dia seperti binatang yang liar. Binatang liar. Kadang-kadang kita semaya, kita sendiri ni orang baca ni, kadang-kadang satu hari mari, dan satu hari juga lalai dalam semaya. Nak pergi tu tak boleh, nak hidup kita tu, duduk kalian kita semua dalam semaya kita tu tak boleh. Seperti binatang liar dah dia tu. Supaya menjadi jawapan terhadap mereka yang tertanya-tanya apakah itu khusyuk. Risalah ni Baba Suyuti kata mudah-mudahan jadi jawapan bagi mereka yang duk tanya-tanya kata apakah itu khusyuk. Maka tiba-tiba ialah sebuah risalah yang hamba nakalkan kebanyakan maklumat risalah tu daripada sebuah kitab yang amat diberkati Allah, diberkati oleh Allah, fa'il dia yang berkati oleh Allah, iaitu kitab Miatul Musalli bagi seorang alim yang sangat alim dan masyhur, iaitu alimur Rabbani Al-Syekh Daud ibnu Abdullah Al-Fatani qaddasallahu sirrahu. Jadi kitab ni dia ambil daripada 3 buah kitab.
Dia buat jadi kitab sebutir, kita apa kau itu khusyuk tu dia ambil daripada tiga kitab. Satu daripada kitab Mi'atun Musalli sendiri. Alhamdulillah. Yang kedua kitab Babalah Sarah, kitab yang Baba Rashidin buat takkik. Itu kitab rahsia solat, rahsia sembahyang. Dan kitab Almarhum Ta'yah Su, kitab rahsia sembahyang juga. Daripada kitab ni dia capu-capu jadi sebuah kitab apa ke itu khusyuk. Rajak kitab ni daripada tiga kitab tu. Qaddasallahu sirrahu. Mudah-mudahan qaddasa tu doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tu suci ke akan benar sirrahu, benar rahsia. Rahsia itu tu samarat. Kita nak kenal sirra tu, nak kenal sesuatu tu, kita kena kenal di samarat dia. Kita jangan cari di, kita nak dapat sir dalam semaya apa ke itu khusyuk tu, kita tak boleh cari di itu tu, kita kena cari di samarat dia. Barulah kita tu dapat jawab Kemudian hamba susunkan dia risalah tu, Rajak Situ Rumi, mengikut aturan yang ditaufikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memanglah pia-pia saja pun kalau nak tulis kitab, kalau bukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak jadi kitab sebuah. Dan siapa-siapa saja pun kalau nak baca kitab pun, kalau bukan dengan taufik dengan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak akan boleh buat kitab itu. Kitab ni hak paling mudah dah. Kalau tuan kitab ni kata kalau nak iktiraf lagi tu atas kitab ni, tak ada lah. Ni kitab untuk kita orang awal ni, tak ada tahu ilmu nahu, ilmu sarah, ilmu bayan, ilmu badi apa semua boleh makan. Dia kata buat kitab ni untuk nak makan dalam keluarga juga, keluarga dia saja. Tetapi dah wahid dah buat selalu, buat jadi elok selalu lah ni, masuk buat khusyuk dah ni. Kita nak tahu, lepas tu kita nak, jadi kita tahu dah tu ilmu khusyuk ni. Bagi saya ni, saya nak bagi tahu juga lah kepada keluarga saya yang dikasihi sekalian. Saya tak nak masuk syurga seorang. Saya nak heret, nak tarik keluarga saya semua dapat masuk syurga. Saya nak bantu dengan duit atas dunia saya tak mampu. Tapi saya sebagai orang yang belajar agama, ilmu yang saya belajar tinggi-tinggi sangat tu, saya nak mengajar, takut tak boleh makan. Yang ni rasa apa? Yang ni boleh makan. Boleh faham. Terutama sekali yang ditaufikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kali macam mana? Susunkan dia risalah terutama kali, kait. Kita kait situ lah. Susung tu terutama sekali agar jadi mudah faham. Dia kata tu, agar jadi mudah faham dan mudah mengambil manfaat bagi diri hamba. Dia kata tu hamba tu maksud dia lah, orang kaya kita ni lah sendiri. Maksud saya jugalah orang baca tu, dan juga bagi mereka yang seumpama saya.
Bagi orang hak seumpama diri saya dan diri musannif ni yang berhajat apa ke itu khusyuk, mudah-mudahan jadi manfaat. Adapun bagi orang pandai tu belah dia lah. Dia pandai dah. Kita nak itu tak boleh bagi dia pandai dah. Kita bagi orang tak pandai ni, kita ambil manfaat dalam kitab ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik kita dapat semaya tu khusyuk. Maka ketahuilah, ini ni nak bagi tahu, nak bagi tahu martabat khusyuk. Kita nak kenal khusyuk tu lagu mana? Komai khusyuk lagu mana? Nak kenal martabat ni nak kenal lagu mana? Kita mai tengok dalam kitab ni kata bahawa khusyuk itu bersalahan khusyuk tu mengikut keadaan keimanan dan keyakinan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita masing-masing. Khusyuk tu kita nak kenal khusyuk tu mengikut keadaan hal keadaan iman kita tu. Ketika iman kita kuat, dia mai khusyuk kuat lagi, dan keyakinan. Yang masing-masing kita tak boleh nak kata, cara nak dapat khusyuk tu lagu mana. Satu tu dia kata dalam muhadarah itu, kata kita kena pati makna. Pati makna tu bukan secara orang reti nahu. Bismillah bi tu harajah. Ismi tu majrur. Tu takluk. Tak bukan macam tu. Nawi khusyuk tu kita kena pati dibaca dan di makna dia tu secara ijmali. Wa ada ta'zim dalam hati, iyyaka na'budu. Kalau ikut makna dia tu, itu makna dia. Tapi kita nak wasaki kosong tu, iya Allah lah yang sangat besar. Tahu tu tak parah. Kita bagi orang awal tak pandai bahasa Arab tu. Bersalah iman, ya ada cara dia. Pas tak ngaji nahu surah, tak ngaji surah nak payah lagu ni, ya ada cara dia. Manusia ni Allah Ta'ala bagi perasaan dia. Kita belajar ilmu nahu, ilmu surah, ilmu mantik, ilmu ilmu balaghah, ilmu badan, ilmu bayar, semua tu ilmu kawafid tu. Lemon nak hajat tubeh. Tetapi kita mengaji seolah-olah kata kalau pandai ilmu tu nak atau dia tu tinggi hingga tu nampak orang lain tu genah perih. Tapi dak ilmu ni, ilmu tasawuf ni, ilmu khusyuk ni nak mengajar ke kita tu korek lubang masuk dalam. Kalau padi yang tunduk ada isi dalam. Dia kena sakut dengan ilmu tasawuf. Tengok dia kata lagi. Seperti mana berkata Tuan Syekh Daud qaddasallahu ruhahu di dalam kitab Miyatul Musalli. Qaddasallah tu kita tahulah kata mudah-mudahan Allah Ta'ala membersihkan ruh bagi Syekh Daud. Panggil insya'i lafzan wa makna doa wa fil makna doa. Pada lafaz tu nak menggoyak, tapi pada maksud dia tu doa. Kita terjemah dengan mudah-mudahan. Tu di dalam kitab Miyatul Musalli. Miyatul Musalli tu kitab bagi hak Syekh Daud lah. Kitab ni yang betul-betul salurah dalam kitab Miyatul Musalli.
bersalahan ia khusyuk tu. Bersalahan tu sebab bersalahan dengan martabat kelakuan dan maqam mereka itu dengan sekira makrifahnya. Bersalah email tadi tu, apa tu yang saya tulis? Boleh panggil juga tu kelakuan tu, panggil hal kelakuan tu. Dengan panggil, dan boleh panggil juga nur ataupun waridah, nur waridah. Nur tu makna cahaya, kelakuan cahaya. Ketika kita mari iman kuat ke, kita rajin semaya rasa nur mari di muka kita. Nur waridah, nur yang datang. Kita nak dapat nur tu, kita jangan cari di nur tu, kita kena cari di samarak dia tu. Jangan cari di nur tu, nur waridah tu, kita kena cari di samarak nur tu. Kita nak tahu kata nur tu ada tu, kita tidak ada tu, kita cari di samarah nur. Seperti berjalan ke masjid. Berjalan ke masjid. Ya, saya dobit yang apa baba kecek tu. Saya cuma baca yang baba syarah ya ni, saya tak pandai. Tapi baba syarah tu saya tanah. Samarah nur tu seperti berjalan ke masjid. Hal yang tuang kitab ini kalau makam tu itu maka hati, martabat hati lah. Dengan kelakuan dan makam mereka itu dengan sekira-kira makrifah. Makam hati martabat, kita nak kena harga hati tu. Harga hati kita. Kita nak kena otak kita. Otak kita nak jadi mulia asbab dengan ilmu. Tetapi kita nak kena hati kita tu, ada hati kita tu dengan perasaan. Begitu juga ni ilmu khusyuk ni ilmu az-zauqi. Ilmu az-zauqi, ilmu perasaan dalam hati. Kita semaya rasa khusyuk. Hari ni semaya zuhur ada khusyuk, besok semaya zuhur tidak ada khusyuk. Ya payah nak hari. Tu. Mudah-mudahan kita buat muzakarah kita ni Allah Taala bagi kekal sifat khusyuk pada kita tu. Kalau nak tahu kata itulah hak kepahaman tuai-tuai kita kata, itulah kepahaman dia tu. Seperti jalan ke masjid. Kalau nak hak ada pada ilmu tasawuf tu, pergi tanya ilmu ulama tasawuf lah. Akal tu nak jadi mulia kerana ilmu, tetapi hati tu, makam hati tu nak jadi mulia dengan perasaan khusyuk. Sehingga kata orang yang kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu tidak berhajat lagi kepada dalil. Dia buat maulid kerana dia kasih kepada Rasulullah, tidak berhajat kepada dalil. Tak kena bahas cara dalil. Dia buat kerana kasih. Dia baca Quran, tak kena tanya lah dalil sebab pun baca Quran henggup. Dia buat, dia orang yang buat dengan kasih. Tengah orang tu banding dengan retina, kita sebab banding dengan retina lah. Kita sebab banding dengan retina lah kita ngaji ni. Itulah. Nak bayak faham mudah lah. Maka hati dan makrifahnya, kita tengok bawah tu makrifah 3 bawah. Ke 1 bawah. Makrifah yakni pada ulama hakikah lah ni.
mengenal Allah dengan syuhud dan perasaan yang dicampur oleh Allah Ta'ala dalam hati yang suci. Syuhud tu bukan tengok betul. Syuhud ni adalah satu makam, satu perasaan yang Allah Ta'ala capok di dalam hati seseorang tu. Syuhud tu bukan tempat dan bukan juga gambaran di dalam hati. Bukan gambar kita semaya gambar di dalam hati, bukan juga di dalam hati. Syuhud dan perasaan tu sama makna dia. Syuhud tu nak raya atau syuhud tu kalau ikut bahasa Arab tu tengoklah zahir-zahir, tapi tak, kita bukan situ. Maksud kita tu syuhud tu perasaan yang dicapai. Okey. Syuhud tu macam mana? Syuhud tu yang perasaan yang Allah Ta'ala campak di dalam hati. Bukan kita buat-buat macam tu, kita gambar-gambar tak. Yang Allah Ta'ala campak suku tu. Nak boleh jadi ke semaya kita khusyuk tu. Allah Ta'ala campak benda tu. Kita tengok situ. Mengenal Allah dengan syuhud dan perasaan yang dicampur oleh Allah Ta'ala di dalam hati. Di dalam hati yang suci. Jadinya di dalam hati yang suci, tu kerja kita. Suci tu kerja kita. Kita kena suci ke hati kita. Tapi kalau nak kira pada ilmu hakikat, semua daripada Allah. Tetapi hak ni kita nak kira pada ilmu khusyuk ni, nak buat macam mana kita dapat khusyuk. Kita kena bersihkan hati kita. Suci itu kerjaan kita pada ilmu hakikat semuanya daripada Allah, nisbah kepada kita. Kerana kuasa berusaha kerja suci bekas dan tempat. Kerana kita nak suci sesuatu tu, cuci pinggir untuk nak makan nasi tu kerja kita kena suci. Tapi suci tak suci tu kerja Allah pula. Herak. Kita kena usaha hati kita bersih. Apabila dah bersih dah, maka khusyuk tu mari mudah. Saya pun kalau ikut datiji saya pun tak sepatutlah nak baca kitab nak muzakarah, kerana saya sendiri pun percayalah, saya sendiri pun tidak ada lagi khusyuk. Tapi baca ni mudah-mudahan Allah Ta'ala ni bagi khusyuk kepada kita. Yakni jika kuat dan tinggi makrifah seseorang tu dengan Allah, nescaya kuatlah rasanya. Yang rasa khusyuk tu, yang tersebut itu hadap kecek tadi tu, yang tersebut itu daripada suka dan kesenangan. Min tu daripada tu kalau bahasa Arab agak milil bayan lah. Nak bayan daripada rasa tu. Rasa apa? Daripada nescaya kuatlah rasanya, rasa khusyuk tu tersebut itu daripada min tu bayan rasa suka dan rasa senang. Rasa kesenangan dalam semaya tu. Kita nak semaya, kalau hati kita tidak ada sabuk lagi, kalau sabuk tu mungguai sangat, kita guna kalimah bahasa Melayu panggil yang seru macam tu. Seru ada sikit sabuk. Nak buat banding macam mana? Sabuk. Kita pernah sabuk tu, tapi benda sabuk tu nak hilang lagi. Kita gamar. Kita semaya 2 rakaat tu, jadi tak mari khusyuk untuk fikir gotulah, fikir goninglah. Kadang-kadang duit hilang tu mau jumpa le semaya. Semaya baik tu tak sah tu. Semaya kita nak jumpa dengan Allah.
kita nak kecil dengan Allah, kita nak berhadap kepada Allah. Tetapi benar tu mari cari dalam semaya. Kadang-kadang orang semaya boleh buat masuk kereta kebal dalam masjid. Boleh buat masuk kereta kudang dalam masjid. Sebab hati tu tak kosong angin. Tu. Cuba gambar tengok. Kita semaya adakah ruit hilang? Kita semaya adakah kebun kita terhilang? Tak, tapi itulah duk mari mikir dalam kosong dalam semaya kita tu. Kita nak buat macam mana? Nak dapat kosong tu. Dia ada cara dia. Sebelum nak semaya tu kita mari kata mai takzim pun tak apa dah. Sebelum nak semaya tu kita mari dulu zikir, pergi tasbih sebut Allah banyak tu. Kerana nak dapat kosong ni kalau kesenangan dan sempurnanya dan rasa sempurnanya nikmat dan lazat. Dan tu atah kepada kesenangan tu lah. Atah kepada kesenangan. Dari lazat, daripada kesenangan itu lazat. Lazat tu sedap lah. Yang hasil di dalam sembahyang itu. Kalau kita ada khusyuk macam sahabat radhiyallahu anhu tu, akad takbir ada anak panah terlaki tu tak rasa gapo dah. Boleh cabut anak panah tu tak rasa gapo. Kita nak usaha macam tu boleh. Maka makrifah itu didapati berbagai kepada beberapa bahagian, banyak martabat dia. Pertama, martabat ilmul yakin atau martabat syariah, iaitu mengenal Allah dengan jalan mengenal dalil ada makhluk ini. Satu martabat yakin, martabat syariah itu mengenal Allah dengan dalil. Mana Allah? Macam mana kata Allah Ta'ala ada? Ni Allah ini? Tak apa dah. Macam mana kata tempat tu ada ilmu tu? Tak ilmu ada? Contoh. Contoh. Dengan dalil. Ilmu yakin. Lepas tu yang kedua, ainul yakin atau martabat ma'rifah, iaitu mengenal Allah dengan jalan hadir, pengetahuan rasa zauq ke dalam hati. Ialah ibarat kenal isi durian selepas dikoyak tetapi belum dirasai. Ialah martabat para wali. Dia kata yang kedua ni martabat makrifah, ainul yakin atau martabat makrifah yang mengenal Allah dengan jalan hadir pengetahuan rasa zauq. Dia semaya pak dia rasa zauq, rasa sedap dalam semaya dia tu ke dalam hati. Ialah ibarat kena seperti dia banding sini seperti isi durian. Isi durian selepas dikoyak tetapi belum dirasai. Isi durian tu koyak saja bau. Itu ainul yakin. Itu martabat wali-wali Allah. Wali-wali Allah. Itu kekasih Allah lah. Oleh Allah Ta'ala kasih. Ketiga, hakul yakin atau martabat hakikah yang mengenal Allah. Yang ketiga tu adalah
hakul yakin, martabat hakikah yang mengena, iaitu mengenal Allah. Dan hamba harap kepada Allah. Dan hamba harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab banyaknya rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa mengurnia ia khasyuk tu akan kita semua. Hak ni tuan kita doa lah, doa kepada kita. Termasuk juga diri hamba sendiri itu musannif tuan kita dengar. Dia doa kepada kita semua dan doa kepada diri dia. Masuk tadi tu, termasuk tadi tu, kita taklid tu termasuk tadi tu, masuk daripada mana? Daripada golongan orang yang sembahyang yang sebenar. Orang yang sembahyang yang sebenar. Apa sembahyang sebenar? Yakni sembahyang orang-orang yang khusyuk, yang khusyi'un. Kata Syekh Daud di dalam khusyuk tu, Syekh Daud kata di dalam kitabnya, di kitab Syekh Daud tu dia kata khusyuk itu salah satu wazifah yang 4. Khusyuk tu. Hari tu gi daurah tu bapa tak ayat lah, dan bapa ayat salah satu daripada wazifah. Wazifah tu adalah kerja. Wazifah adalah wazifah pekerjaan. Salah satu daripada 4 khusyuk tu. Dan menjauh ia. Dan tu ataf mana? Ataf kepada mengernia. Tu mengernia tu takdir kalam hari. Mengernia ia ya Allah tu, dan menjauh ia ya Allah akan kita semua daripada golongan orang yang menipu di dalam sembahyang. Menipu di dalam sembahyangnya. Yakni ya tu kita tafsir siap-siap je, takut kita tak faham. Sembahyang orang yang tetap zahirnya. Zahirnya sembahyang orang yang tetap zahirnya, zahir sembahyang tu tetap, tetapi tiada khusyuk dalam hatinya, hati orang semaya tu, musalli tu. Nampak khusyuk kat luar tu, tetapi dalam tu sembahyang orang yang tetap zahir dia tu tetap, tetapi tiada khusyuk dalam hatinya. Tu dia minta jauh daripada semaya lapis ni maya menipu lagi tu. Menipu tu dengan semaya. Kalau bagi ulama tasawuf tak sel lah baik ni. Kalau segi ilmu ulama fiqh tak apa dah. Semaya dah. Supaya tiada menjadi bermain-main dengan agama Allah dan perintah Allah. Kerana apa dia minta macam tu? Kerana supaya tu kerana tiada menjadi bermain-main. Main-main dengan agama Allah, main-main dengan perintah Allah. Semaya ni kan, sembahyang ni adalah perintah Allah. Dan jika tidak maknanya tidak kurnia lah, menjauhi akan golongan yang tipu dalam semaya ni. Jawabnya, maka
kasihanlah dan penatlah berkerjaan kita, padahal tiada bergaji di akhirat nanti. Wa iyadzu billahi min zalik. Jadinya kalau Allah Ta'ala tak bagi kita tu jauh daripada perkara itu tu, perkara yang jadi tipu dalam semaya tu, semaya seperti tidak ada khusyuk lah, tidak ada khusyuk di dalam hati tu, maka nyanyolah kita, kasihanlah dan penatlah kita bekerja. Kita bekerja padahal tidak dapat gaji di akhirat nanti. Wa iyadzu billahi min zalik. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'u wa min du'a'in la yusma'u wa min nafsin la tashba'u wa min 'ilmin la yanfa'u. A'udzubika min haula'il arba'. Makna dia, Allahumma inni, ya Allah, ya Tuhan aku, sesungguhnya aku ni berlindung kepadamu, denganmu, daripada hati yang tiada khusyuk. Itu khusyuk tu daripada khusya'a yakhsha'u tu, khusyuk tu lah. Daripada khusyuk tu, tiada khusyuk. Wa min du'a'in la yusma', yakni la yuqbal. Daripada doa yang tidak diterima. Wa min nafsin, iaitu daripada nafsu lah, la tashba', yang tidak kenyang, yang tidak puas. Wa min ilmin la yanfa'u, dan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. A'udzubika min haula'il arba', dan aku berlindunglah denganmu, ya Allah, daripada haula'i, mereka ini yang keempat, yang sebut tadi itulah, yang sebut di a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yasma' min nafsin la tashba' tu, daripada apa itu tu. Sembahyang yang dijanji Allah. Ini ibarat di dalam kitab Miyatul Musalli, di dalam kitab Syadawi. Ambil betul-betul dulu dalam kitab ni. Riwayat daripada Ubadah bin Samit, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 sembahyang ini difardu Allah akan segala hamba. 5 sembahyang ini, maknanya sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu itulah difardu oleh Allah akan segala hamba. Maka barang siapa, yakni man, kalau bahasa Arab tu man syartiyah. Faman kalau bahasa Arab lah. Ni makna hadis ni. Maka barang siapa mendatangkan ataupun mengerjakan dan melakukan dengan sembahyang 5 waktu tu, dia tu hal keadaan dia sembahyang tu 5 waktu tu hal keadaan dengan sempurna. Sempurna tu kita buat hal dengan lafaz dengan dia tu, ya tu. Kita buat hal dengan hal keadaan sempurna. Kita melaksanakan sembahyang tu, hal keadaan kita sembahyang tu dengan sempurna. Macam tu. Dan tiada dikurang haknya, hak sembahyang. Yang
yang mengurangkan dia akan pahala. Hak sempurna sembahyang tu, hak Syekh Daud sebut di dalam kitab iaitu 12 perkara tu. Kita tengoklah dalam kitab kitab Syekh Daud tu hak 12 perkara 30 tu. Mengurangkan dia, mengurangkan pahala tu. Adalah atau tu jawab bagi barang siapa adalah baginya, bagi seseorang tu, bagi musalli tu, bagi orang semaya tu, pada janjinya, janji Allah, bahawa memasukkan dia seseorang ke dalam syurga. Apa tu janji Allah itu? Memasukkan orang baik tu di dalam syurga Allah. Dan barang siapa meninggalkan dia, meninggalkan semayang tu, orang tak semaya, dan meringankan dia, meringankan semaya dengan haknya, hak semaya, tiada ada baginya, bagi seorang itu pada Allah Ta'ala tu itu janji. Boleh juga kita baca janji, itu janjian. Tidak ada bagi dia tu. Orang hak tak semaya, orang hak tinggal ke semaya dan merengah-rengah ke semaya, dan kan dia ke semaya dengan hak-hak semaya tu, maka tiada baginya, bagi seseorang itu pada Allah Ta'ala tu itu janjian Allah. Allah Ta'ala kata nak janji kepada hamba dia syurga tu, tidak ada janji. Ataupun boleh baca juga, tuan kita kata boleh baca juga dengan janji Allah tu lah. Jika dihendaki Allah, dikasihan akan dia, akan seseorang tu, akan barang siapa tu, Allah Ta'ala bersyurga. Kalau Allah Ta'ala dia tu duduk atas dunia tu tak semaya, tetapi Allah Ta'ala kasihan dia, kasihan belah kepada dia, Allah Ta'ala bubuh dia dari syurga. Dan jika dihendaki Allah siksanya seseorang itu, maka Allah Ta'ala siksa ke. Maka yang dikehendaki dengan sembahyang 5 waktu, maka yang dikehendaki dengan sembahyang 5 waktu, sama ada yang disebut di dalam ayat Quran, di dalam ayat Quran dan hadis-hadis, iaitu sembahyang yang khusyuk dan sembahyang yang sempurna zahirnya, zahir sembahyang, tiada yang lainnya itu tersebut tu lah. Lain yang tersebut di atas tadi dah. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqimis salah, dan mendirilah olehmu akan sembahyang. Aqimi itu asal daripada aqama yuqimi iqamah. Makna dia mendiri, melaksana, melaksana kesemaya tu. Mendiri kesemaya, mendiri ke solah. Bukan makna atau koma yakumu tu makna berdiri macam tu, bukan. Ni berdiri, melaksana kesemaya. Maka makna mendirikan sembahyang itu, tu, yakni menunaikan haknya, hak sembahyang tu. Musannif buat dah ni. Maka makna mendirikan sembahyang itu, yakni menunaikan haknya, hak sembahyang yang zahir, dengan
menyempurna segala rukunnya, rukun semaya. Hak pada zahir tu mensempurnakan rukun dia tu. 13 rukun tu. Dengan tak Madinah pas sekali tu. Yang wajib dan syarat-syaratnya, yang wajib dan syarat-syaratnya, syarat-syarat sah semaya tu. Dan adab dalam semaya. Dan menunaikan hak semaya yang batin. Yang batin. Dengan bahawa menunaikan hak bagi ruhnya sembahyang tu. Kita menunaikan hak bagi ruhnya sembahyang, iaitu apa ruh sembahyang itu? Dengan umpama itu, dengan sepertilah menghadirkan hati padanya pada sembahyang. Dengan memperhatikan makna apa yang ia musalli sedang baca dan sedang buat, supaya mudah-mudahan mendapat khusyuk di dalamnya dalam sembahyang. Amin ya rabbal alamin. Bahwasanya membawa hadir ke hati kita, yakni menghadir ke perasaan kita tu dengan Allah SWT, dengan kita memperhatikan makna bacaan kita tu. Perhati makna tu dengan ijmali lah, bukan dengan dengan tafsili. Kalau dengan tafsili tu Bismillahirrahmanirrahim. B tu haraja. Ismi tu majrur. Ibtadi'u bismillah. Tak, bukan macam tu. Kalau macam tu, nak boleh semaya habis bahasa kita. Cara khusyuk tu kita cara ijmali, cara mudah-mudah. Kita dengan ta'zim kita tu. Cara dengan kita tahu kebesaran Allah. Kita perhati bacaan kita tu untuk nak dapat khusyuk. Mudah tu tengok. Membuatkan supaya mudah-mudahan mendapat khusyuk di dalamnya sembahyang. Amin ya rabbal alamin. Di sini maknanya di hadis dan firman Allah tu, aqimis solat tu, dapat kita faham lah bahwasanya semata-mata sembahyang dengan ketiadaan khusyuk itu, sembahyang dengan ketiadaan khusyuk itu tiada termasuk ia seseorang tu. Semaya dengan ketiadaan khusyuk tu, tidak masuklah ia seseorang tu. Ia seseorang tu manakala kale pun tengok. Ia seseorang, itu ia seseorang, orang musalli tu lah, orang semaya tu, musalli. Di dalam sembahyangnya yang tiada termasuk ia seseorang di dalam sembahyang yang dijanji oleh Allah SWT. Kalau semaya tu membuktikan, hadis tu membukti kata orang semaya ketiadaan khusyuk tu tidak dijanji oleh Allah SWT, seperti mana di dalam hadis yang telah terdahulu sebutnya. Bahkan tiada termasuk juga di dalam sebenar-benar suruhan yang disuruh di dalam ayat ini, aqimis solah tu. Tak masuk. Itu kita belajar kita ni kita supaya kita nak tahu apa itu khusyuk, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita tu khusyuk.
Dan demikian lagi orang yang tiada khusyuk di dalam sembahyangnya, sembahyang orang tu, itu tiada termasuk di dalam golongan orang yang berjaya sebenarnya. Seperti firman Allah SWT, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, yang mereka itu, ya orang-orang yang beriman tu khusyuk di dalam sembahyang mereka. Mereka orang-orang yang beriman tadi tu. Ayat ni ketika Allah Ta'ala menciptakan syurga, ayat ni keluar daripada mulut syurga. Ketika Allah SWT buat syurga, patut Allah Ta'ala suruh kata, patut mulut syurga kata, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan saya sendiri dan ibu saya Aminah dan nenek saya Aisyah dan Abdul Rahman dan abah saya masuk daripada golongan orang yang beriman. Dan semualah bapa menakir saya dan bapa saudara saya dan mak saudara saya dan mak nakir saya semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita ni daripada golongan orang-orang yang beriman. Itu orang yang semaya yang khusyuk. Maka orang yang berjaya itu hanyalah itu ifadatul asri, hasrin, nak ayat khusus. Orang yang khusyuk di dalam sembahyangnya. Orang yang khusyuk di dalam sembahyangnya jiwa. Kerana sebelum dimasuki mereka ke syurga di akhirat nanti, maka seseorang itu sudah pun dimasuk ke syurga di dunia ini dengan sebab kelazatan di dalam sembahyang mereka. Wallahu a'lam. Kerana boleh faham di sini, tiada boleh masuk seorang tu di dalam syurga. Malaikat tu dia boleh masuk di dalam syurga dengan sebab kelazatan semaya dia tu. Dia semaya satu rakaat, rasa nak semaya sekali lagi. Semaya fardu dah, semaya sunat sekali lagi. Ada kelazatan. Tu tanda kata Allah Ta'ala beri dah kesedapan dia tu, seolah Allah dia tu boleh masuk syurga dah atas dunia melalui semaya dia tu. Sedap di dalam semaya. Dalam tafsir Sawi kata tu syurga dunia. Apa syurga dunia tu? Kelakuan yang baik ahlul tak mungkin ni. Dalam tafsir Sawi tu syurga dunia tu kita dapat kata kelazatan dalam semaya tu kita ada. Tu tanda kata kita tu boleh masuk dalam syurga nak cek situ. Tu. Ada kelazatan dalam ibadat semaya kita tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkurniakan kita semua tu dapat semaya yang khusyuk. Tengok dia kata tu. Saya ulas sekali lagi. Maka orang yang berjaya itu hanya nak tentu ke pia tu berjaya tu, hasrin tu. Orang yang khusyuk di dalam sembahyang orang tu. Khusyuk tadi jiwa.
Orang yang khusyuk di dalam sembahyangnya jiwa. Kerana bapa? Sebab ilat dia tu sebelum dimasuki syurga mereka itu ke syurga akhirat nanti, maka ia seseorang itu khusyuk sudah pun dimasuk ke syurga di dunia itu dengan sebab keladatan di dalam sembahyang mereka. Wallahu a'lam. Dan lagi sembahyang yang khusyuk itu melahirkan hal keadaan, hal kelakuan itu yang baik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Kalau mengikut ahli zahir tu, ahli hak pakai zahir-zahir ayat, dia kata perangai baik. Tapi kita tu pergi masuk, kena dah dia pakai makna tu ahli zahir tu. Perangai baik tu. Kita masuk lagi. Nak jadi baik lek luar tu, dia kena baik lek dalam. Tu. Semaya tu hak boleh menegah ke fahsyat dan munkar tu. Sebab semaya tu yang membaiki ke benar dalam hati kita tu, perasaan kita tu, takut kepada Allah. Benar tu yang boleh menegah ke jawarih kita ni tak buat jahat. Sebab dalam semaya tu, dah semaya batin kita tu. Gitulah kalau dalam kitab Miatul Musalli ke Syekh Daud duk kecek. Hak mula-mula tu maya batin, lepas tu maya zahir, lepas tu akhir dengan maya batin. Kelakuan maknanya kelakuan sini tu kelakuan di dalam hati kita, kelakuan dalam hati itu perasaan kita tu. Rasa baik hati, rasa takut kepada Allah, ya semua yang main dalam. Kalau dah lek dalam molek tu, dia tu akan lek luar tu molek, tapi rumah kita tu molek dah. Ulama kita itu kita duk buat tu akan bukuh duk rumah tu, bukuh pakai baju tu, pakai pakai kesebai tu, kerana nak hajar ke kita tu supaya mudah-mudahan lek luar ni jadi molek. Lek luar ni napa molek, lek dalam pun akan jadi molek. Tu kedidik ke tua kita tengok tu molek dah bagi rumah kita. Tapi di Mesir tu ya lagu lain pula. Di Mesir tu nak pakai baju jubah hak mo ya tak itu juga, ya sini ya udara sejuk. Itu ya munasabah dengan hakadat zuruh Mesir. Apa makna wa aqimis solat tu, kita tengok. Dan diberikanlah sembahyang kerana bahwasanya hikmah bahwasanya tatanha anil fahsya tu. Hikmah sembahyang tu itu mendapat menegahkan daripada kejahatan dan perkara yang mungkar, dan zikir itu terlebih besar. Wala dzikrullahi akbar. Allah Ta'ala sebut zikir supaya kita nak dapat semaya yang khusyuk tu, kita kena berzikir, sebut Allah tu. Panggil kata kita nak cari sesuatu tu, kita kena cari di buah-buah dia tu. Kita nak buat macam mana kita nak dapat khusyuk tu. Itu kita sebut Allah supaya sebelum semaya tu boleh ke 10 minit ke kita zikir dulu. Ataupun kita tunggu main rasa rajin, kita tak seri masuk dalam daripada orang munafik semaya dengan malam-malam tu, tak seri. Kalau kita lapar, kita makan dulu supaya tak ada fikir lagi lah. Seperti semaya tu makan ni duk depan perak, makan ni tu duk depan semaya, duk depan orang semaya tu. Jadi semaya tak kosong, makan dulu, lepas tu semaya.
Jangan duk fikir dalam semaya tu, duk fikir nak makan. Fikir orang semenjak akad takbir basuh tangan mau makan, bawa habis salat tu habis makan, habis orang makan. Itulah kita zikir ni lah nak boleh tolak kita ni dapat khusyuk. Kita zikir, wala zikrullahi akbar. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam tanhahu salatuhu anil fasya wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang tiada menegakkan dia akan barang siapa tu oleh sembahyangnya, sembahyang barang siapa tu daripada menegah tadi tu, takluk menegah tadi tu daripada fahsyak dan munkar. Dan tidak menabak ia sembahyang tu, sembahyang yang tidak sempurna tadi tu, daripada Allah Ta'ala malaikat makin jauh. Semaya tapi tak boleh nak menegahkan semaya dia tu daripada maksiat. Jadi makin jauh. Kerana semaya tipu, tidak ada ketetapan, tidak ada khusyuk. Kalau ada khusyuk dalam tu, dia boleh jauh daripada benda ni. Jadi tipu. Tak sah macam tu. Ilmu ulama tasawuf tu tak sah mai macam tu. Kerana dua kali tipu. Satu kali tipu dalam semaya tu. Contoh fahsya tu kita buat sepertinya zina, orang atas dengan orang tino. Kita sepanggil orang lah. Kalau macam tu zina tu, kita panggil binatang. Dengan dia buat dengan hak benar, hak Allah Ta'ala lagi. Binatang atas dengan tino tu. Ataupun munkar tu seperti dia buat maksiat diri dia seorang. Seperti minum air, minuman keras, itu minum arak tu contoh. Tu. Benar tu tak semaya tu tak boleh tegah, benar tu benar maksiat tu, maka jauh. Kita semaya maka jauh. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana? Wa aqimis salat, kita tengok situ semula. Wa aqimis salat, innas salata tu ay salatul kamilah zahiran wa batinah tu. Wa aqimis salata, innas salata tu ay salata kamilah, sembahyang yang sempurna zahir dan batin. Artinya sembahyang yang sempurna zahir dan batin. Semaya zahir itu sempurna pada hukum fiqh, pada ulama fiqh, dan juga sempurna di dalam hati kita, hak batin tu, hak payah. Kita nak usaha tu, hak luar tu payah dah. Semaya batin tu lebih payah lagi. Nak suci ke kita tu daripada riak. Nak suci ke kita tu daripada takabur, rasa sombong. Hak tu kita kena buat sifat tu. Kita tak buat. Kita kena baca ni. Kalau mamak, kalau Aidang suruh sujud dia, aku tak akan sujud. Ini aku sujud ni kerana Allah jiwa. Kerana Allah saja aku sujud ni. Kalau raja juta ribu pun aku tak akan sujud pada raja. Aku sujud. Ni aku buat ni kerana Allah. Allah Ta'ala suruh sujud pada dia. Tu. Macam tu nak mari ikhlas. Kita cuba buat macam tu. Maka tiada dapat sembahyang itu menyegahkan daripada mengerjakan fahsya dan munkar, melainkan sembahyang yang sempurna jiwa. Tu. Sini tu mal daripada hadis Nabi tu, mal lam tanhahu
salatuhu anil fahsya wal munkari lam yazdad minallahi illa bu'da. Maknanya tafsir daripada hadis tu solah mana? Solah kamilah tu lah. Solah yang sempurna tu yang boleh tegah. Kalau solat semaya, kata semaya yang tidak sempurna tu tak boleh menyegah. Tapi semaya yang sempurna zahir dan batin tu, semaya tu yang boleh mencegah kita daripada buat fahsyat dan munkar tu. Perhatian kata Syekh Daud rahimahullah, dan ketahuilah olehmu, Syekh Daud kata, bahwasanya umpama sembahyang itu, nya tu tidak kita buat, tidak ada tempat rujuk lah. Kalau Rami bahasa Arab domain rusak ni ya. Wallahu alam. Seumpama sembahyang itu diumpamakan sembahyang ni ya, Syekh dia buat contoh sembahyang tu hak tu di sisi Syekh lah. Umpama sembahyang itu diumpamakan satu raja. Sembahyang itu satu raja memperbuat akan satu balai. Satu balai ni maknanya tempat sambut tetamu. Satu balai. Dan memperbuatlah ia raja tu akan jamuan. Raja tu buat jamuan pada satu tempat tu dan mensediakan akan bagai-bagai makanan dan bagai-bagai minuman. Dan dia buat makanan tu bagi tetamu dia tu, bagi rakyat dia tu, minuman hak kita tak biasa makan. Makanan dan minuman dia tu. Ni ibarat kata semaya lah. Ni. Dan bagai-bagai warna makanan tu. Dan dengan bagai-bagai lazatan makanan dan minuman tu. Dan pada tiap-tiap warna makanan dan minuman itu bagi makanan itu ada manfaat. Maka itulah itu umpama tu sembahyang. Gajah tu buat bala, lepas tu buat tempat jamuan kita tu. Tempat jamuan tu dia panggil rakyat yang mai makan tu dengan banyak makanan, banyak minuman dan banyak makanan berwarna-warna hak kita tak biasa makan aja tu. Maka Syekh Barat mengibaratkan semua hak kecek tadi tu itulah seumpama sembahyang. Maka menyeru maka ia itulah sembahyang. Maka menyeru akan segala hamba raja tu. Selepas ada makanan semua tu, raja pun menyeru akan segala hambanya, hamba raja tu, merasakan makanan raja itu yang disedia tu. Dia makan makanan hak raja tu, hak raja tu sedia ke makanan tu dia makan. Rakyat dia lah makan perak pelik. Raja tu menyeru ke rakyat dia tu mai makan makanan hak raja tu sedia kepada rakyat dia. Makanan hak sedap lah. Demikianlah umpama makanan dan minuman tu diumpamakan tu akan sembahyang itu. Dia diibaratkan, ya umpamakan dengan sembahyang itu. Disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala mengerjakan dia sembahyang tu supaya mengambil lazat hambanya.
hamba Allah tu yang kamil. Hamba Allah yang kamil. No. Aku tiga. Hamba yang kamil. Allah tinggal pula dah. Kita ambil di yang khusyuk zahir dan batin tu, bermula lafaz solah di dalam ini ayat dan hadis tu ialah sebelumnya, iaitu dengan makna solah kamilah, yakni sembahyang yang sempurna, zahirnya zahir sembahyang dan batinnya batin sembahyang, seperti mana jelas dahulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Satu taklif ada dia, kita tak baca dia. Tak apalah, kita main ambil sini. Tengah kita sedap ni. Demikianlah umpama makan ni minum tadi tu diumpama ke semaya itu. Semaya disuruh Allah SWT mengajarkan dia ke semaya tu supaya mengambil lazat hambanya. Hamba Allah tu hamba yang kamil, hamba yang sempurna lah, yang sempurna iman, yang sempurna dalam ilmu dia. Dia semaya dengan khusyuk, dia semaya betul dengan zahir dia dan batin dia tu. Kita ni duk payah-payah lagi. Nak kecek pun payah sebab tak ada rasa lagi. Tengah kita semudah hidup ni, hidup beberapa tahun, 28 tahun ke 29 tahun ke 30 tahun ke 50 tahun tu, kita tak bisa kecak lagi pasal khusyuk tu macam mana. Nak royak pun tak boleh sebab nak merasai tu khusyuk tu mengikut keimanan masing-masing, keimanan masing-masing dan keyakinan masing-masing. Satu kali ada orang Mano tu mai jumpa Imam Imam Ghazali. Dia tanya, rasa jimat tu macam mana? Imam Ghazali kata, mung ni bukanlah mano saja dak, bukanlah zakat saja dak. Siapa ke bodoh pula. Ya benar ni benar zakat, tak boleh nak royak, nak tahu kena rasa sendiri. Macam tu semaya tu, tak boleh nak royak. Tu. Mengambil lazatnya hamba-hamba Allah tu yang kamil daripada bagai-bagai pemberian, itu nikmatlah, pemberian nikmat. Dan kurniaannya, kurniaan Allah, nikmat jugalah kurniaan tu. Supaya syukurlah hambanya, hamba Allah itu akan kurniaan Tuhannya, Tuhan hamba tu. Supaya hamba tu bersyukur apa yang Allah Ta'ala beri di dalam semaya dia tu. Maka af'alus salawatu, kata Syekh, maka af'alus salawatu itu seumpama makanan. Itu af'alu tu perbuatan salah tu, itu tu seumpama makanan. Dan zikir dan tasbih. Dan tu atas kepada makanan, kepada makanan. Dan zikir dan tasbih dan doa, bagai-bagai warna minum. Zikir dan tasbih, doa, semua tu bagai-bagai warna minuman. Maka apakah
dan minuman daripada umpama ini. Dia panggil istifham tu istifham ta'ajub. Rasa pelik Syed buat. Syed kata, apakah? Apa? Maka apa makan ni? Tu. Maka apa makan ni dan minuman? Apa? Maka apa makanan dan minuman daripada umpama ini? Tu. Hak duk sebut tadi sedap apa semua tu. Hingga tiada sedar hamba-Nya, hamba Allah Ta'ala tu yang arifin, yang arifin. Hingga tak khabar duk semaya tu, tengok sahabat semaya tu. Orang tikar belakang pun tak rasa apa lagi, sedapnya semaya. Kelazat teh. Dalam kitab saya sebut dah tadi. Dalam kitab Al-Walad tu. Tak apalah. Tiada sedar hamba-Nya. Tiada sedar hamba-Nya, hamba Allah Ta'ala tu yang arifin. Kita tengok tu dobit bawah tu, ketiga tu. Artinya hamba yang arifin tu segala orang yang mengenalkan Allah Subhanahu Ta'ala, yakni ma'rifatullah, iaitu mengenal Allah Ta'ala tu dengan jalan kehadiran suatu rasa zauq yang dinamakan syuhud, dan yang dinamakan syuhud ini dicampur oleh Allah ke dalam hati seseorang walinya wali Allah, dan seumpama wali Allah. Bukan wali nikah tu. Kadang-kadang ada juga wali nikah tu. Dia rasa mari zauq tu. Tu. Tiada sedar hamba-Nya yang arifiyah. Arifin tu maknanya tu baca tadi tu, dengan segala orang yang mengenalkan Allah SWT, yakni makrifah, iaitu mengenal Allah Ta'ala tu dengan jalan kehadiran suatu rasa zauqi yang dinamakan syuhud. Perasaan yang kita goyak tadi tu kata yang nama syuhud tu, perasaan yang syuhud tu. Tu. Perasaan yang dicampur oleh Allah Ta'ala ke dalam hati seorang walinya wali Allah dan seumpama Allah. Setelah hati itu bersih, Allah Ta'ala nak capuk perasaan zauq, perasaan syuhud tu di dalam hati seseorang tu. Setelah mana hati seseorang tadi tu, setelah hati itu bersih daripada karat tasda', bahasa Arab panggil yasda' sad'un, daripada karat hawa nafsu syaitan dan keduniaan. Kita kena bersih dulu hati kita. Cara bersih kita tu Nabi sebut dalam hadis dia tu, inna hadha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi qulubut tasda' kama yasda'ul hadid. Qila ya Rasulullah wa ma jila'uha? Wa jila'uha kathratu dzikru la ilaha illallah. Kita sebut banyak Allah untuk nak membersihkan hati kita. Dalam ulama sebut tu pagi dan petang tu, maksudnya bukan pagi petang macam tu. Dia sebut panggil zakara juz'i wa iradati kullu. Maknanya semenjak bangun tidur sehingga tidur semula, dalam hidup kita tu kita kena mengingati Allah SWT. Nak ayat situ panggil. Dan setelah hati itu bersih daripada karat hawa nafsu syaitan dan keduniaan, dan mereka dikatakan orang sampai kepada martabat yang bersamaan di sisinya puji dan keji.
atau emas dan pasir, wallahu alam. Sehingga atau siapa seorang hamba tu, siapa martabat dia tu, orang puji pun dia tak rasa bangga. Kerana dia hidup di sisi Allah Ta'ala. Sehingga tak siapa martabat tu, kita tak siapa lagi ni. Orang baca diri pun tak siapa lagi martabat tu. Orang puji, orang hina, orang keji pun tak rasa gapo. Pada sisi orang arifin billah tu, hati dia tu suci sungguh. Tu kita naik atas mula. Akan dirinya, diri hamba tu, dirinya diri hamba, dan sejuk mata hatinya, mata hati hamba, dengan kurniaan Allah. Kurniaan Allah tu yang tiada dapat diperinya, yang tiada dapat diperi, tidak dapat disyarah, dihurai. Perasaan tu kalau orang dapat perasaan dalam semaya tu, dia tak boleh nak hurai. Macam di dalam kitab Ayyuhal Wala tu, Ayyuhal Wala, ada seorang yang tanya Imam Ghazali tentang merasa ijma. Orang mandu tu mai jumpa Imam Ghazali, tanya perasaan ijma. Maka jawablah Imam Ghazali, mung ni bodoh reh. Bukankah saja zakat tu? Gapo buat tulis? Bukan zakat sahaja. Mata kerana wasa, kerana perasaan itu tu tidak boleh beritahu. Lalu nak tahu kena rasa sendiri macam tu. Ya tak boleh nak royak tidak dapat diperi. Kerana tidak dapat, orang yang dapat semaya tu tidak boleh nak hurai macam mana semaya. Macam orang alim lah, apabila dia boleh baca kitab ke, kesedapan baca kitab tu, dia tak boleh nak royak bagi orang hak tak bisa baca. Tu dia orang. Kerana ialah yang dinamakan jannatul ajilah. Apa saya tak ingat. Maka sebenarlah bahawa adalah ia sembahyang tu tempat sejuk mata hati. Maka sebenarlah bahawa adalah sembahyang itu tu tempat ini tak macam lah. Tak ada. Maka sebenarlah bahawa adalah ia sembahyang tu ialah tempat sejuk mata hati bagi hamba Allah yang arifin. Dan dengan semaya tetaplah mata hatinya, mata hati hamba tu, iaitu ibarat daripada rasa suka dan rasa senang. Tu. Dan sempurna nikmat dan lazatnya yang hasil padanya pada semaya. Padanya pada semaya. Adanya pada semaya. Hakikat semaya yang batin. Kemudian kata hakikat
semaya yang batin. Kita cukup sekat ni dulu. Kita hubung lain kali pula. Mudah-mudahan yang baca sikit banyak pada malam ini dapat manfaat. Allahumma salli afdala salati ala ashabi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimah ككلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.